nak stand tu. Stand untuk tempat letak. Abang tolong bawah ya. Abang tolong ini. Oh, dah start. Masya Allah. Rupanya dah start. Cakap dengan abang. Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ada Puan Suraya SMS tanya. Sebelum kita mula ya, saya jawab satu soalan beliau. Saya nak tanya macam mana nak mandi wajib haid jika tiba-tiba terkena slip disc. Bukan slip disc ni, slip saya nak sebut DAC. Okey, mungkin ada okey. Jika kita tak ada air, kita mandi wajib. Mandi wajib jika tidak ada air, kita boleh guna tayamum. Tayamum mandi wajib. Bagi tayamum mandi wajib jika tidak ada air sama dengan wuduk. Tanah bersih kan, debu, tanah bersih, tanah yang ada debu. Lepas tu kita macam ni sikit tangan. Lepas tu ni tangan ni. Dah, sorry, muka dulu, ujung. Dah, macam tu je. Sekali je. Tak payah. Tak, macam ni je. Lepas tu tangan. Dah. Sama ada untuk wuduk ataupun untuk mandi wajib, itulah kaedahnya. Tapi sekarang bukan tak ada air, jadi tak boleh nak bersuci, mengangkat hadas besar, mengangkat hadas kecil. Maksudnya mengangkat hadas ni, hadas kecil, kalau kita hilang wuduk, lepas tu kita angkat hadas. Wuduk tu lah angkat hadas kecil, lalu kita boleh solat, baca Quran, pegang Al-Quran, baca Quran, tak ada wuduk pun tak ada masalah. Tapi bila tak ada air, yang gantinya adalah tanah. Tak boleh ganti dengan benda lain. Tanah insya-Allah sentiasa ada. Sentiasa ada di atas muka bumi Allah ni. Tanah takkan habis seperti mana air akan habis. Air akan habis bila dunia berlaku kemarau berturut-turut, air akan habis. Tapi tanah tidak akan habis. Jadi satu ketika nanti yang ganti kepada tanah, air ialah tanah. Macam itulah kaedahnya. Subhanallah. Mungkin satu hari kita tengok walaupun Malaysia negara yang kaya dengan sumber air iaitu sungai, tetapi dah ada beberapa negeri ada pada waktunya selalu gangguan air. Kedua, perlu beli dah air daripada negeri sebelah, walaupun dalam satu sama Malaysia. Itu Malaysia. Belum cerita lagi di negara-negara lain yang dah biasa sebenarnya menggunakan tayamum, bukan tayamum, sorry, menggunakan mengambil wuduk menggunakan tayamum, betul, tayamum, wuduk ataupun mandi wajib. Tapi masalah sahabat kita ni, dia tanya macam mana mandi wajib dalam keadaan tiba-tiba diserang oleh slip. Ustaz, kan slip disc tu ada satu slip DIA, minta maaf saya pun tak nak sebut. Macam mana Encik Suami? DIAC.
mungkin tak boleh nak gerak langsung kot. See? DIAC. DIAC. Cuba cari. Subhanallah. Okey. Selamat pagi. Minta maaf saya terus jawab. Saya nampak ada soalan tu tadi. Saya pick up lah satu soalan ni kadang-kadang. Macam ni. Kalau kita tak mampu nak bergerak untuk mengambil wuduk. Sorry. Dia tanya mandi wajib. Jadi macam mana nak mandi wajib? Boleh saja cari kerusi yang boleh lalu air dalam tandas. Kalau suami boleh dudukkan, ataupun tak ada suami, kawan ke siapa ke, dudukkan. Lepas tu ada orang seorang tolong jiruskan. Cik cari ya, DIAC. Okey, macam dia nak sebut apa ya? Okey, suami pun typo. Memang slip disc lah. Saya takut ada slip lain. Typo. Memang slip disc lah. Tak ada jumpa. Okey, baik. Typo, okey. Lain bunyi, okey. Jadi, boleh saja kalau slip disc, tak boleh nak berdiri apa semua, duduk je atas kursi mandi wajib. Siapa-siapa boleh bantu untuk jiruskan air, tapi niat orang lain tak boleh tolong niat. Tak boleh orang jirus tu niat saja aku mandi wajib. Tak. Kita juga. Mandi wajib, very simple. Yang penting niat, yang kedua rata suhu badan. Tu je rukun mandi wajib. Niat ini adalah mandi wajib untuk mengangkat hadas besar. Dia baru bersih daripada head. Jadi ada orang tolong mandikan dia. Tak ada masalah siapa tolong mandikan. Lepas tu tak mampu nak duduk lama sebab sakit, ni mandi wajib ni. Tak shampoo ke, tak sabun ke, bahkan kalau tak larat nak buh gigi dekat katil ke, maka tak ada masalah. Yang penting air rata suhu tubuh. Very simple. Jangan rasa mandi wajib kena berjam-jam. Mandi wajib je kalau orang tanya, kenapa kau mandi lama sangat? Mandi wajib kan? Tak ada masalah. Ada orang pula disebabkan dia nak cepat terbangun lambat. Suami isteri malam tu berjimat, lepas tu bangun, alamak bang, tak sempat lah mandi wajib, saya mandi biasa je. Ayat dia, tak sempat lah nak mandi wajib, mandi biasa je lah, nantilah petang balik kerja baru mandi wajib. Mana boleh, wajib mandi wajib. Sebab apa? Ada solat zuhur, ada solat asar. Asar mungkinlah kat rumah, tapi zuhur. Jadi mandi wajib jangan rasa berat, jangan rasa susah. Mandi wajib sebenarnya mudah. Satu niat, yang kedua rata seluruh tubuh. Tapi memanglah ada sunat-sunat dia tu, tapi nak kata dah sah lah. Sekali lalu air shower tu, lepas tu gosok, pastikan rata dah. Tengok bawah kaki tak ada benda yang menghalang, takutlah melekat apa-apa, maka dah sah. Samalah tadi yang slip disc tu, boleh saja jirus kan. Lepas tu ada orang tolong gosok, boleh ke? Kan sebab tak boleh nak gerak ni, boleh, tak ada masalah. Ada orang tolong gosok. Kalau suami yang kalau sentuh tu kan batal, maka bolehlah mandi wajib, tak ada masalah. Gosok-gosok kan. Wuduk, gunalah suami tu, gunalah kita sebut apa ni, sarung tangan. Okey, faham ya? Okey, alhamdulillah. Harap dapat membantu ya menjawab. Kalau tak mampu sangat, tak boleh nak gerak, memang atas katil je, tak boleh buat apa-apa. Memang atas katil sahaja, tak boleh nak bergerak. Nak pergi mandikan wajib, nak angkat, nak terlentang ke atas tu, masa tu bolehlah gantikan dengan tayamum. Sebab ada sahabat Nabi masa zaman Rasulullah, dia begitulah situasinya, dia berjunub, lepas tu dia pergi musafir. Lepas tu bila dia bertanya kepada Rasulullah, macam mana ya musafir, kalau di padang pasir memang tak ada sumber air, maka kalau nak ni ke, mereka gantikan dengan tayamum. Air mungkin cukup untuk minum, saja, sebab perjalanan masih jauh. Jadi mereka bertayamum. Jadi salah seorang sahabat kata berguling-guling atas tanah. Maksudnya golek-golek atas tanah kalau mandi wajib, sebab wuduk muka dan tangan. Tapi Rasulullah pun macam sedikit ketawa macam tu lah kan, macam lucu lah. Dan Rasulullah kata mandi wajib bagi tayamum sama dengan berwuduk. Debu, tepuk, boleh saja. Ini sunat. Maksudnya kita bukan merenjiskan, takut ada, bila kita tekap atas tanah yang bersih, takut ada batu-batu yang kasar sikit, nanti kita nak sapu muka, takut luka masuk mata ke apa. Apa yang kita buat ialah buat gini sikit, macam tapis-tapis sikit kan. Jadi yang besar-besar tu jatuh, lepas tu gini,
Sapu. Sekali je, tak payah ni. Memang sekali je. Rasa macam ada yang tak kena bawah ni. Itulah kaedah tayamum. Dia bukan seperti air kena rata seluruh. Lepas tu buat lagi ni kan. Ni bahagian belakang. Sebab kita tak nak ni. Sampai siku. Lepas tu bahagian depan pula. Bahagian depan. Sampailah ni. Samalah juga ni. Adalah kaedah cara tu. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada yang sakit dan sebagainya. Wuduk pun, boleh je suami tolong ambil wuduk. Guna spray tu, pak spray. Lepas tu suami pakai glove, ratakan. Kalau isteri lumpuh ke, tak boleh nak gerak apa, tapi isteri boleh angguk, boleh lagi buka pejam mata, faham lagi cakap. Suami wajib tolong ambilkan wuduk. Subhanallah. Spray contohnya ke muka, biar air tu macam menitik sikit. Bukan spray sekali, lepas tu dah gosok, tak, air tu jadi tak mengalir. Spray sikit, lepas tu nampak air menitik, sapu. Spray pula dekat tangan, lepas tu gosok. Dah siap. Tapi wajib bersihkan dulu najis. Kalau ada pakai pampers ke apa, tukar dulu pampers, bersihkan. Nak bersihkan najis tu, kalau tak susah ni, tak ada orang kat rumah nak tolong ni, isteri lumpuh ni, stroke ni contoh ya, suami stroke ke lumpuh ke, nak angkat pinggul dia tu susah, nak letak tempat najis nak basuh tu susah, maka ambil tisu kering saja, jangan campur dengan tisu basah. Tisu kering saja, jangan campur dengan wipe tisu. Walaupun kita rasa kalau campur wipe tisu lagi boleh bersih, tak, guna tisu kering saja untuk lap najis semua tu. Tisu kering, dia tak boleh campur dengan tisu basah. Tak sah kalau kita beristinja dengan benda kering, campur basah. Kan kita boleh istinja. Istinja ni cara bersuci. Istinja yang pertama guna air. Istinja yang kedua menggunakan benda-benda batu, tisu, benda yang kering macam tu. Daun. Kita tahu akan datang mungkin ya, bila waktunya berlaku kemarau yang berturut-turut yang dikatakan bila dekatnya kiamat, masa tu manusia dah guna tanah untuk berwuduk dan untuk mandi wajib. Dan ketika itu manusia pun menggunakan istinja daripada air. Sebab air mungkin cukup untuk minum. Untuk minum pun tak cukup. Jadi bila buang najis besar, buang najis kecil, masa tu bersucinya guna benda yang kering, tak boleh campur benda yang basah. Kalau guna daun. Kalau guna batu, bukan batu yang tajam-tajam tu. Batu yang ada bersegi-segi tapi bukan tajam, nanti luka pula. Itu kalau ada batu sahaja. Kenapa diberi gambaran batu? Sebab apa? Sebab saya dulu pelik juga, kenapalah istinja guna batu sedangkan lembut sikit daun. Tetapi bila pergi ke negara Arab, Mekah ke Madinah ke, banyak padang pasir tak ada pokok. Tak ada pokok langsung. Yang ada batu-batu. Batu-batu daripada apa? Daripada bukit. Bukit-bukit ni lah kan. Jadi memang mereka akan gunakan batu. Jadi begitulah kaedahnya istinja, tapi jangan campur dengan benda basah. Sebab itu ada orang dia bersihkan. Kalau bersihkan baby tak ada masalah lah, sebab baby tak solat. Baby tak solat, muslimat. Tapi bersihkan orang yang sedang stroke, guna betul-betul tisu yang kering. Tisu yang kering, lepas tu pakaikan pampers, lepas tu tolong ambil wuduk, hadapkan dia ke kiblat. Sama ada kalau kita ada katil yang bertayar, senang. Kita pusing je hadap kiblat. Sama ada kaki dia hadap kiblat, letak sikit bantal kat bawah kepala, muka dia menghadap kiblat. Maksud kaki tu menghadap kiblat. Boleh juga kalau terlentang, tetapi kena tinggikan sikit bahagian kepala, letak bantal supaya muka dia hadap kiblat. Walaupun sikit. Lepas hadap kiblat, solat. Allahu Akbar. Walaupun terlentang, solat. Sami Allahu Akbar, rukuk. Kepala tunduk sikit. Kalau tak mampu terus, Ustazah memang tak mampu terus, gerakkan leher semua tak mampu, tangan je. Tak apalah, tangan je bagi isyarat, kepala tak gerak. Kalau rasa macam boleh mengiring, iringkan badan hadap kiblat. Iringkan badan, maksudnya duduk mengiring macam ni. Atas kanan, duduk mengiring. Boleh support dengan bantal belakang, seluruh badan hadap kiblat, mengiring. Tadi kaki ngadap kiblat, kalau kiblat ni depan saya ni ya. Kaki, kepala angkat sikit, ataupun mengiring. Ataupun boleh duduk. Sandar, boleh duduk, kaki hadap kiblat, seluruh badan hadap kiblat. Muslimat, cara-cara solat dalam keadaan yang sakit, dalam keadaan darurat dan sebagainya, memang kena belajar. Kita tak tahu, mungkin kita sakit.
ataupun ada ahli keluarga kita sakit. Kita tidak tahu bila kita mungkin akan diuji lalu menggunakan ni. Sebab ramai orang yang tidak pernah belajar, bila datang sakit tinggal solat. Ahli keluarga pun tak boleh nak tolong solat. Sebab itu tak memang persiapan. Ini orang yang bijak ya, buat persiapan sebelum berlaku, sediakan payung sebelum hujan. Ataupun mungkinlah masa tu tak pernah belajar, jahil apa semua, tak ada masalah. Boleh cari internet saja. Zaman sekarang beli buku saja, masa tu pun boleh buat. Nak kata kalau puasa, kalau sakit, ada keadaan yang boleh digugurkan kewajipan berpuasa. Tapi kalau solat, sakitlah macam mana, kecuali koma saja, semua wajib solat. Dan saya nak cerita satu kisah saya, pengalaman saya berada di atas flight. Tapi kita ni dah terlanjur dah ni. Sebab saya jawab soalan tadi, minta maaf. Saya memang bidang syariah. Syariah ni fiqh. Sebab tu kalau saya terima soalan fiqh, soalan fiqah, saya akan jadi kupas tu jadi panjang supaya, sebab dia berkait-kait supaya kita terus dapat ilmu. Itu soalan fiqh. Jadi soalan fiqh perlu dijelaskan dengan teliti. Sebab apa? Dia melibatkan apa? Ibadah. Ibadah perlu kita ada syarat sahnya, rukunnya. Tadi bab wudu adalah syarat sah solat. Bukan rukun lagi, sebelum solat. Syarat sah solat. Kalau tak sah wudu, maka tak sahlah solat. Penting sangat. Tu nama dia syarat sah solat. Syarat wajib solat lain pula. Syarat wajib solat, apa yang mewajibkan seseorang itu solat? Baligh, Muslim, suci daripada hadas. Nampak tak? Okey. Tempat solat ni, masuk azan, wudu, itu syarat sah solat. Itu tadi syarat wajib. Lepas tu syarat sah solat. Alhamdulillah. Okey. Terima kasih muslimin muslimat dimati Allah sekalian yang hadir. Auzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, terima kasih pada semua yang hadir. Terima kasih kepada encik suami yang selalu memudahkan segala urusan untuk live. Seterusnya, paling utama kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, patutlah ada yang macam kurang dengar. Oh, daripada tadi tak pasang ni. Masya Allah, minta maaf sahabat-sahabat di FB. Tim tak ada cakap ke tak jelas ke suara Ustazah. Daripada tadi tak pasang ni. Minta maaf, tak pasang speaker. Masya Allah. Sebenarnya sangat penting. Tapi lain lah. Dia jadi bergema. Dia tangkap juga bunyi kipas. Dia tak sama dengan pasang mic ni. Sebab itu sebenarnya tim yang selalu ikut, dia akan dapat kesan, ni tak guna mic ni. Tak guna mic speaker. Faham tak? Ini guna speaker phone je. Jadi kejelasan tu tak sama. Minta maaf banyak-banyak. Minta maaf. Okey. Jadi alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Selawat dan salam buat junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Ataupun kita solat selawat Ibrahimiyah, itu selawat yang paling afdal. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Ya, cantik bunga di belakang kan. Itu pun ada pemberian orang. Lepas tu datang pasang, alhamdulillah. Terima kasih kepada yang memberikan. Dia nak suruh tu, Ustazah biar studio saya cantik-cantik, Ustazah nak ceramah. Saya balik daripada Mekah, saya tengok dah ada dah bunga ni. Saya tak tahu pun dia nak pasang apa. Cuma dia kata nak pasang bunga belakang tu, belakang live Ustazah dengan pasang waist coating. Lepas tu dia pasang, balik-balik dah ada. Alhamdulillah, rezeki daripada Allah. Balik daripada Mekah. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Seperti biasa, mula Al-Fatihah 10 ayat awal, kemudian Asmaul Husna. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Subhanallah.
Muslimin muslimat, ayat yang terakhir kalau kita lihat, iaitu ayat 110. Qul innama ana basyarum mislukum. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu. Allah memerintahkan Nabi Muhammad supaya menyatakan kepada kita, sesungguhnya aku adalah manusia biasa seperti kamu yang telah menerima wahyu bahawasanya sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka sesiapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihan, maka lakukanlah kebaikan. Kan, buatlah amal-amal soleh dan janganlah wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan janganlah kamu menyekutukannya dengan suatu apapun di dalam beribadah kepada Tuhannya. Jadi ayat yang terakhir surah Al-Kahfi ini menyebutkan faman kana yarju liqa'a rabbih. Saya nak tanya kepada sahabat-sahabat semua, adakah kita tergolong di kalangan orang yang nak bertemu dengan Tuhan? Ada yang kata, takutlah ustazah nak jumpa dengan Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa yang mengharapkan sebuah pertemuan, kita takut ke tak takut, bersedia ke tak bersedia, kita akan bertemu dengan Allah dalam bentuk pertemuan yang sebenar. Kita akan bertemu dengan Allah Tuhan kita, satu-satunya Tuhan kita di mahsyar kelak. Ketika itu hanya ada satu raja saja. Kalau dalam sebuah rumah tangga, kadang suami jadi raja, isteri jadi permaisuri, kan? Dalam sebuah negeri ada raja, ada sultan, dalam sebuah negara pun ada. Tapi bila di mahsyar kelak, Malik Yaumiddin, Tuhan. Malik juga raja, Malik juga pemilik hari pembalasan. Ketika itu kita akan bertemu dengan Allah, Tuhan kita. Dan bila masuk syurga, na'udzubillah, kalau ke neraka sekalipun bertemu dengan Tuhan juga. Jadi Masya Allah, dalam firman ini Allah berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya. Masya Allah, kita juga bertemu dengan Allah 5 kali sehari, iaitu dalam solat. Kita bakal kembali kepada Allah dengan kematian. Jadi, lebih baik kita mengharapkan pertemuan. Bukannya kita takutkan pertemuan. Memang takut itu ada, nak menghadapi kematian. Tetapi Allah dah beri kita pesan. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Kan sebab kalau kita kata kita cintakan Allah, kita sayang kepada Allah, kalau kita cinta dan sayang seseorang, kita mesti mengharapkan pertemuan. Kalau anak kita duduk asrama, kita sayang dia, kita mungkin counting days. Berapa hari lagi ya? Seminggu lagi. Nanti boleh balik asrama. Nanti boleh ambil anak dekat asrama. Seminggu lagi. Nanti kakak balik, Umi Abi nak bawa pergi sini. Contoh ya. Kalau betul sayang, betul cinta, mesti mengharapkan pertemuan. Orang bercinta lagi lah. Kan? Yang duduk PJJ jauh suami isteri lagi lah. Mesti mengharapkan pertemuan. Itu adalah ciri-ciri orang yang saling berkasih sayang. Wajib orang yang saling mencintai, dia mengharapkan pertemuan. Jadi firman Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, falyamal amalan salihan, maka banyakkanlah melakukan amal soleh. Amal soleh ni umum. Asalkan perbuatan itu perbuatan yang baik, semua itu amal soleh. Masya Allah. Kemas rumah, lipat baju, jemur kain, masak, semua itu amal soleh. Sebab apa? Ia semua menjurus kepada menunaikan tanggungjawab. Menjurus kepada apa? Menjurus kepada kita menjaga kebersihan. Menjurus kepada mewujudkan sebuah rumah tangga, suasana rumah yang harmoni. Semua itu diberi pahala. Semua itu amal soleh. Tapi ada amal soleh yang khusus. Solat, sedekah, puasa, zakat, haji, umrah, zikrullah, baca Quran. Itu yang khusus kita nampak. Yang mana kita tahu itu ibadah. Tetapi amal soleh yang umum, bagi salam, senyum, ceriakan, ceriakan, buat lawak, bukan buat lawak bodoh ya, bukan buat lawak kotor jijik ya, tapi buat lawak, buat kelakar, menggembirakan hati suami, menggembirakan hati anak, semua itu amal soleh. Kita bagi laluan orang nak lalu, angkat tangan dekat jiran. Subhanallah, ada tanaman kita share dengan jiran. Saya kadang suka bagi hadiah kalau nak pergi rumah kawan-kawan, rumah ni saya suka beli pokok. Mentang-mentang sekarang dah belajar tanam pokok kan.
Kadang-kadang tu saja je pokok-pokok yang bukan mahal sangat, RM10, pokok hidup. Jadi kita bawa, lepas tu kan, dia pun tunjuk, ni Asma, kan, pokok awak bawa itu ni hidup elok ni. Seolahnya kita beri sesuatu yang bernyawa, lepas tu dia jaga. Mudah-mudahan terjagalah hubungan silaturahim kita. Jadi perbanyakkanlah amal soleh. Siapa yang nak berjumpa dengan Tuhannya. Jadi walaupun kita takut nak hadapi kematian, tetapi kita kena buat persiapan nak berjumpa. Mesti ada rasa nak jumpa. Kita kan kadang-kadang bila susah kita akan sebut, tak apa, Allah ada. Masa tu baru kita kata Allah ada. Barulah kita mengharapkan Allah tolong kita. Waktu yang susah sangat, orang maki kita, orang fitnah kita, tak apa. Tak apa. Allah Maha mengetahui. Masa tu baru kita rasa macam kewujudan, kebergantungan, dan kita rasakan masa tu Allah lah yang akan menyelesaikan masalah kita. Tak apa, Allah Maha mengetahui. Nanti kebenaran akan muncul juga. Biasa kita bila dah nak sebut apa, terdesak, ataupun kita dah tidak ada sesiapa yang boleh membantu, masa itulah kita merasakan Allah cukup bagi kita. Baru kita rasa Allah itu cukup. Sedangkan kita zikir, hasbi rabbi jalallah, cukuplah bagiku Allah. Ma fi qalbi ghairullah, tidak ada di dalam hatiku selain Allah. Betul tak Allah itu cukup bagi kita? Tapi bila manusia mencukupkan kita, manusia boleh tolong kita, kita dah cukup sebab ada. Masa tu Allah tidak cukup bagi kita. Na'udzubillah min zalik. Yang cukup bagi kita adalah makan sedap. Yang cukup bagi kita adalah boleh pergi shopping. Yang cukup bagi kita adalah melancur tempat yang memang kita nak. Yang cukup bagi kita pujian manusia. Manusia puji-puji, wah seronok tidur lena. Kalau manusia satu komen je keji, geramnya aku gini. Kadang-kadang kita merasakan Allah itu cukup bila waktu terdesak. Sedangkan Allah sentiasa mencukupkan kita. Sebenarnya kita sentiasa cukup dengan adanya Allah di dalam hati. Adanya Allah di dalam hati. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Masya Allah, Allahu Akbar. Sebab tu kalau dah tempoh ujian, tempoh kita ada konflik dengan siapa-siapa, konflik dengan suami sekalipun, masa kita merajuk sekalipun, masa tu zikrullah lah. Astagfirullah. Sebab kita tahu kita merajuk sebab ego, merajuk sebab memang tak patut, tapi dah perangai suka merajuk kan. Perangai tu suka melayan perasaan tu kan, over sangat, lebih-lebih sangat. Tapi janganlah dalam keadaan kita berlebih, kita menambah buruk lagi situasi kita. Jadi mengajuk pun tu kan, diam dalam hati zikrullah. Astagfirullah, aku tahu aku salah ni. Istighfar. Mudah-mudahan kita merajuk tidak bertambah dosa-dosa yang lain. Dahlah menyakiti hati pasangan contohnya lah. Tetapi di waktu yang sama, kita tidak menjadikan hati kita semakin keras-keras. Mungkin lepas tu kita jadi lebih baik, insyaAllah. Alhamdulillah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Sekarang kita baca Asma'ul Husna. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qaharul Wahhab. Ar-Razzaqul Fattahul Alim. Al-Qabidul Basitul Khafidul Rafi'ul Mu'izul Muzillul Sami'ul Basir. Al-Hakamul Adl. اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحافظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار
النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Amin, amin ya rabbal alamin. Sadaqallahul azim. Subhanallah. Okey, sekarang kita akan pergi ke whiteboard. InsyaAllah hari ini adalah kuliah Riyadhus Salihin yang ke berapa Ustaz? 74. Bismillah. Saya nak tulis doa-doa yang saya sebut semalam bila dengan anak. Sebab ada yang tanya, Ustazah bagi tahu maksud. Macam mana doa dia. Okey, kita tulis dulu doa tu. Lepas tu kita nak pergi kepada pengajian kuliah Riyadhus Salihin kita. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Sekejap. Macam tinggi sikit lagi. Okey. Sebenarnya dua-dua ni, saya dengan suami ni dua-dua sakit urat. Bukan setakat sakit urat ya. Hari tu kan kami naik bukit. Saya pun jatuh bukit beberapa kali. Naik bukit Jabal Nur, Jabal Sur. Saya jatuh beberapa kali. Balik memang kaki bengkak. Saya tak boleh nak jalan, tak boleh nak gerak. Bolehlah jalan sikit-sikit dengan sangat sakit. Lepas tu, ya kita buat rawatan lah. Alhamdulillah. Dah semakin okey. Suami pun teruk juga. Sebab betul-turut kita naik bukit Jabal Nur dengan Jabal Sur. Belakang tu kena ni sikit. Okey. Tadi saya nak cerita sikit. Saya pun kena cerita lah. Sebab tu sebenarnya kami ni dalam proses healing juga. Healing untuk sembuh untuk ni. Sudah macam minta maaf ya. Okey. Healing kesembuhan daripada badan masih lemah macam tu lah ya. Subhanallah, alhamdulillah. Tapi hari ini kami akan dah boleh masuk pejabat lah. Muslimat nak balik daripada Mekah, kita kena swab test yang pertama sebelum bertolak. PCR untuk kita dilepaskan naik flight. Lepas tu sampai Malaysia kena PCR lagi kali kedua. PCR lagi kali kedua. Subhanallah. Terima kasih Millicent follower. My nama apa ya tadi? Masya Allah, terima kasih sangat. Dia kata dah 2 hari boleh follow. Okey. Lepas tu kan bila sampai airport kita buat PCR lagi. Negatif. Alhamdulillah kami negatif. Pertama, kedua negatif. Hari kelima, bukan semalam, hari Ahad. Hari yang kelima, hari Ahad, PCR lagi. Alhamdulillah kami pun negatif. Jadi, itulah syaratnya bila balik pada OC, 3 kali PCR. Masya Allah. Allahu Akbar. Okey. Semalam, ada orang tanya, Ustazah, anak saya pun hari ni ada yang pergi sekolah. Bila peluk nak pergi sekolah, peluk dia, lepas tu telinga dia ada kat sebelahan. Jadi, masa tu kita baca. Antaranya yang saya baca adalah surah Ar-Rahman. Ustaz boleh carikan tak? Ar-Rahman ayat 1 hingga 4. Ustaz tolong buka Al-Quran. Ar-Rahman. Okey, saya tulis gini. Ayat 1 hingga 4. Yang pertama. Sebenarnya bukanlah semestinya ni yang pertama. Nak buat yang keberapa tak tersusun pun tak ada masalah. Tapi saya ceritakan ni, ini daripada amalan guru. Seorang guru biasakan membaca surah Ar-Rahman ayat 1 hingga 4. Kalau kita tengok, kita kena terbalikkan. Betul-betul kena terbalikkan. Tak apa. Ustaz terbalikkan dulu. Saya cuma nak Ar-Rahman ayat 1 hingga 4. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Ayat 1. Lepas tu, Ar-Rahman. Allamal Quran. Allamal Quran. Ayat yang kedua. Khalaqal insan. Khalaqal insan. Khalaqal insan. Boleh cari surah Ar-Rahman ya? Khalaqal insan. Khalaqal insan. Ayat ketiga. Allamahul bayan. Allamahul bayan. Ayat keempat, cukup. Nak baca panjang lagi? Baca. Subhanallah, saya dah jumpa ramai ibu bapa yang bawa anak-anak dia yang kecil kan. Umur 4 tahun, umur 5 tahun, 6 tahun. Ustazah, saya dah selalu baca ayat ni. Sebab saya dah banyak kali kongsi ayat ni. Kan, kita bacakan untuk diri kita, kita bacakan untuk anak-anak. Subhanallah. Lepas tu kan dia kata sampai anak saya dah hafal. Anak masih kecil tapi dah hafal dah. Okey, kita tengok maksud dia. Ar-Rahman, ini nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim yang maha. Allah yang maha pengasih. Ar-Rahman, subhanallah. Allah yang maha pengasih. Allamal Quran, Allamal Quran. Allama apa maksud dia? Yang mengajarkan. Yang mengajarkan Al-Quran. Yang mengajarkan Al-Quran. Khalaqal insan. Yang menciptakan manusia. Allamahu. Yang mengajarkannya. Yang mengajarkan. Hu ni kembali kepada manusia. Yang mengajarkannya, iaitu manusia. Al-bayan, berkata-kata. Al-bayan juga, bayan. Kan kita panggil bayan linnas, memberi penjelasan. Macam kemahiran lah. Kemahiran berkata-kata, kemahiran beri penjelasan. Bayan linnas, penjelasan kepada manusia. Subhanallah. Ataupun kemahiran menyampaikan. Bila kita baca ayat ni, muslimin muslimat, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman. Kita puji Allah dulu. Allah ya Hamid yang sangat terpuji dan Allah sangat suka kita memuji Allah. Kita puji Allah dulu. Sebab nak minta, puji dulu. Kita kadang nak minta apa-apa dengan suami, puji dulu. Kita kadang-kadang nak minta anak kita buat sesuatu. Ni, Sofan ni memang rajin. Lepas tu Sofan dah tahu. Umi nak minta tolong apa tu. Macam dia dah tahu, kita puji tu ada something kita nak. Jadi, bukan kita kata Allah itu sama begitu. Tetapi, begitulah caranya Allah mengajarkan kita. Bila kita nak minta sesuatu, puji. Sebab itu bila kita nak berdoa sesuatu, kita mula dengan pujian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam. Pujian, lepas tu selawat pada Nabi, barulah minta sesuatu. Itu adab dan akhlak yang telah disusun oleh alim ulama. Begitu juga kaedahnya Allah mengajarkan kita dalam surah Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah, Allah mengajarkan kita puji dia dulu. Sebab itu kita baca semalam doa ataupun fadilat baca Al-Fatihah. Bila kita sebut Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Lalu di situ Allah menjawab. Hambaku memujiku. Ar-Rahmanirrahim. Hambaku memujiku. Maliki yaumiddin. Hambaku mengharapkan kepadaku. Ataupun hambaku memujiku. Macam itulah. Maksud Allah sangat suka kita memulakan dengan pujian.
Jadi ayat ini muslimin muslimat tak silap saya dalam Al-Quran hanya 4 surah yang mulakan dengan nama Allah. 4 surah sahaja, tak banyak yang mulakan dengan menyebut ataupun memuji nama Allah. Ini tinggi sangat Ustaz bila saya cakap. Yang ni. Saya rasa macam mendongak. Macam mana? Okey. Subhanallah muslimin muslimat. Bila kita start dengan pujian Ar-Rahman, Allamal Quran, yang mengajarkan Al-Quran. Masa kita niat dalam hati anak kita ni suka baca Quran, belajar Al-Quran dengan betul-betul. Sebab kadang-kadang kita mengharap anak kita pandai baca Quran, suka baca Quran, suka hafal Quran sebabkan cikgu. Kadang jumpa cik-cik, Ustaz, saya harap Ustaz boleh ajar tu betul anak saya. Ustazah anak perantaraan. Tetapi Allah lah yang mengajarkan seseorang itu untuk pandai baca Quran. Yang mengajarkan Rasulullah melalui malaikat Jibril boleh baca Al-Quran. Walaupun buta huruf tapi boleh baca, boleh ingat. Jadi kita mengharapkan Allah mengajarkan anak kita Al-Quran. Maksud Allah mengajarkan anak kita, Allah jumpakan dengan guru yang benar. Allah berikan ke dalam hati kita, hati anak kita, suka baca Quran. Dekat dengan Al-Quran, suka hafal Quran. Allamal Quran, khalaqal insan. Dialah yang menciptakan manusia. Kita menafikan diri kita. Anak ni bukan kita yang buat. Anak ni bukan kita yang ciptakan. Anak ini milik Allah. Khalaqal insan. Khalaqal insan, yang menciptakan manusia. Kita menafikan diri kita. Dan kita mewujudkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kalimah tersebut. Khalaqal insan. Dialah yang menciptakan manusia. Masa tu kita merasakan anak ini betul-betul amanah daripada Allah. Satu kurniaan, pemberian, anugerah daripada Allah. Sama ada anak ini akan membawa kita ke syurga. Na'udzubillah. Jika sebaliknya, ia akan mengheret kita ke neraka. Jadi kita akui bahawasanya Allah lah yang menciptakan anak kita ini. Khalaqal insan. Allamahul bayan. Dia yang mengajarkannya, iaitu manusia ini, berkata-kata. Kemahiran memberi penjelasan. Mampu menyampaikan. Masya Allah. Ustaz, memang kamera ni cover sini. Mampu memberikan penjelasan. Masya Allah. Jadi, mudah-mudahan anak kita, dia pandai bercakap. Dia pandai berkata-kata. Dia pandai beri penjelasan. Dia boleh menyampaikan ilmu satu hari nanti. Semua pekerjaan memerlukan penjelasan. Itulah kan kena ni sikit sebab kita boleh nampak kamera. Semua ilmu perlukan penjelasan. Jadi doktor kena panggil beri penjelasan pada pasien. Jadi nurse ke, kerja di pejabat ke, kerja apa-apa pun memang ia melibatkan komunikasi. Jadi Allamahul bayan, yang mengajarkan ilmu berkata-kata, ilmu beri penjelasan, ilmu untuk menyampaikan. Masya Allah, Allahu Akbar. Itu macam lepas solat kan, lepas kalau anak nak pergi sekolah, bacalah ni. Okey, yang kedua, semalam ada orang tanya Ustazah, apa doa tu ya? Okey, yang kedua doanya adalah Allahumma hfazna. Allahumma hfazna. Allahumma hfazna. Allahumma hfazna. Bima hafazta. Tak ingat, tak reti lah Ustazah nak doa dalam bahasa Arab. Tak apa, ambil maksud dia. Bima hafazta. Ini kita mohon dengan Allah ya Hafiz. Bima hafazta ibadakas salihin. Besarkan anak, didik anak, memang kena banyak doa. Mesti, tak ada cara lain. Mesti banyak doa kepada Allah. Hati anak, kita tak tahu anak kita di belakang kita macam mana. Sebab tu kena banyak doa dengan Allah. Allahumma, ya Allah. Allahumma hfazna. Ya Allah, peliharalah kami. Bima hafazta, sebagaimana kamu memelihara
hafazta dikau. Nak sebut kau tu kan, dikau memelihara. Ibadaka salihin, hamba-Mu yang soleh. Masya Allah. Doa ni muslimin-muslimat, kita doa supaya anak kita ni dipelihara, dijaga, diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana Allah menjaga hamba-hambanya yang soleh, hamba-hambanya yang baik, hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya yang bertakwa. Kita mohon, ya Allah, peliharalah kami. Masa tu doa terus untuk kita sendiri. Allahumma hafazna. Sama juga bila kita baca surah Ar-Rahman 1 hingga 4 ni pun untuk diri sendiri juga. Ya Allah, peliharalah kami. Bima hafazta, sebagaimana engkau memelihara hamba-hambamu yang saleh. Allahu Akbar. Kita mohon bentuk pemeliharaan Allah. Sebab hamba Allah yang soleh ni, orang-orang yang baik ni, Allah berikan pemeliharaan. Daripada dia berkata keji, daripada permusuhan, kebencian manusia. Allah pelihara hamba yang soleh ini bila nak buat maksiat, tersekat. Contohnya begitulah. Sebab apa? Dia orang yang baik. Orang yang soleh, orang yang baik. Orang baik, orang jaga solat, orang yang jaga maruah, yang jaga aurat, jaga pergaulan, yang banyak buat kebaikan. Orang-orang yang baik ni Allah jaga. Jadi kita tahu kita ni bukan baik sangat. Tapi kita mengharapkan Allah tetap jaga kita sebagaimana Allah memelihara hamba-hamba yang soleh. Nak jadi orang soleh, tak buat dosa besar, tak buat dosa kecil, susah. Jadi kita mengharapkan Allah tetap jaga kita sebagaimana Allah menjaga orang-orang yang soleh. Subhanallah. Itulah antaranya. Lepas tu, okey, siapa nak print screennya? Nak screenshot? Okey. Boleh sebab saya nak padam, saya nak tulis zikir seterusnya. Bunyi macam banyak. Tuan-puan boleh pilih je. Kalau rasa nak laju, baca Ar-Rahman saja. Lepas tu kalau rasa, banyak sangat ni doa ni. Ustazah zikir-zikir ni, saya nak ambil nombor 2 tu je. Tak ada masalah. Maksud saya cuma share antara zikir yang saya amalkan bila dengan anak-anak. Kan, bila peluk anak lepas solat ataupun nak pergi ke sekolah, di antara. Kadang-kadang saya tak baca semua. Kadang bacalah 2-3. Tapi ada waktunya rasa macam sempat tenang, bacalah semua. Okey, dah snap ya? Saya nak padam. Bismillahirrahmanirrahim. Tak apa, boleh tengok balik live ni. Jangan risau. Gitu. Okey. Lepas tu, ini saya nak berkongsi doa Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Doa Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Ini doa daripada hadis Nabi yang sahih. Doa ini mempunyai barakah. InsyaAllah siapa nak anak bijak, anak kuat daya ingatan, anak cerdik. Ini doanya. Subhanallah. Doa ini didoakan oleh Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Kefahaman dalam agama, doa Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Doa yang pertama, Ibnu Abbas, muslimin-muslimat, banyak hadis Nabi yang disebut dengan perawinya adalah Ibnu Abbas. Kan selalu dengar kan? Riwayat Ibnu Abbas daripada Ibnu Abbas. Abbas ni siapa? Ibnu pula siapa? Nama sebenar dia adalah Abdullah bin Abbas. Siapakah Abbas? Abdullah nama dia. Kenapa panggil Ibnu? Ibnu membawa maksud anak lelaki. Anak lelaki kepada siapa? Kepada Abbas. Orang Arab memang biasa. Dan biasanya Ibnu ni digunakan bagi nama Abdullah. Kalau kita kata Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud. Anak kepada Mas'ud. Kan salah seorang sahabat Nabi. Ibnu Mas'ud. Kita dah tahu Ibnu Mas'ud tu nama dia. Bila sebut Ibnu Mas'ud, nama dia mesti Abdullah. Betul, nama dia Abdullah bin Mas'ud. Kalau nama lain, dia tak gunakan kaedah Ibnu. Kalau nama lain, dia akan, contoh Abu Hurairah, anak kepada Hurairah. Contohnya Sayyidina Umar. Kan? Umar Al-Khattab. Dia tak panggil, contoh Abu Bakar As-Siddiq. Kan? Dia tak akan panggil Ibnu. Ibnu kepada ayah dia siapa kan? Tapi kalau nama Abdullah memang akan jadi kebiasaannya orang Arab, dia akan panggil Ibnu saja. Abdullah Ibnu Abbas. Sebab itu gelaran Ibnu Abbas, Abbas ni nama ayah dia. Anak kepada Abbas. Dan kita tahu kalau guna je Ibnu, nama dia mesti Abdullah.
Faham ya? Ibnu anak lelaki kepada Abbas. Siapakah Abbas? Abbas ini dalam kalimah ya. Okey. Abbas ini adalah bapa saudara Nabi. Bapa saudara Nabi. Dia merupakan adik-beradik ayah Nabi. Ayah Nabi nama apa? Abdullah. Adik-beradik. Jadi Abbas ni, sebab itu bila sebut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Bila sebut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Anhuma. Redha Allah ke atas keduanya. Redha Allah ke atas keduanya. Redha Allah radhiyallahu anhuma. Redha Allah ke atas keduanya. Dua siapa? Abdullah dan juga Abbas. Sebab dua-dua sahabat Nabi. Abbas juga sahabat Nabi. Abdullah juga sahabat Nabi. Jadi redha Allah kepada keduanya. Sebab itu kadang-kadang contohnya kita sebut Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Umar redha Allah ke atasnya. Kerana ayah Sayyidina Umar tidak memeluk Islam. Bukan sahabat Nabi. Jadi redha Allah tu ditujukan kepada Sayyidina Umar saja. Tapi bila anak dan ayah kedua-duanya sahabat Nabi, kita akan jumpa dengan redha Allah ke atas keduanya. Sebab kedua-duanya anak dan juga ayah adalah sahabat Nabi. Okey. Abdullah bin Abbas lahir 3 tahun sebelum hijrah. Abdullah ibn Abbas lahir 3 tahun sebelum hijrah. Bermaksud ketika hijrah umurnya, maaf, saya nak share doa Nabi pada Ibn Abbas tapi saya cerita latar belakang sikit. Ketika hijrah umurnya 3 tahun. Ketika Nabi umurnya berapa tahun? Siapa boleh congak? Lahir 3 tahun sebelum hijrah. Ketika hijrah umurnya 3 tahun. Ketika Nabi wafat umurnya berapa? Sebab apa? Kita kena faham. Rasul berhijrah kan? Selepas hijrah, berapa tahun Nabi SAW hidup? Dia berhijrah, ketika hijrah umurnya 3 tahun. Dia pun ikut hijrah samalah ni dengan bapak dia ni. Dengan mak dia. Ketika hijrah umurnya 3 tahun. Okey. Ustaz, kat luar, budak-budak. Ketika hijrah umurnya 3 tahun. Terima kasih Ustaz. Lepas tu, bila Rasul wafat umur dia berapa? Kita kena ingat Rasulullah pergi hijrah umur Nabi 53 tahun. Rasul wafat umur 63 tahun. Dan kita tahu, ini umur Nabi masa hijrah umur 53. Kemudian Rasulullah bila wafat umur 63. Ini ada tempoh masa Nabi berada di Madinah. Tempoh masa berada di Mekah setelah pelantikan jadi Nabi 40 hingga 53 lah kita sebut. Atau 52. Ataupun kita sebut 52. Jadi Nabi SAW berada di Mekah, Madinah 10 tahun. Di Mekah 13 tahun. Setelah jadi Nabi. Umur 40 tahun. Gitu. Nampak tak? Muslimat. Tak nampak Kejap encik suami keluar jap. Ini sejarah sikit lah. Nampak. Sejarah sikit. Tulisan saya minta maaf ya. Jadi, ketika Nabi wafat, umur Ibnu Abbas berapa? 13 tahun. Nampak tak? Maksudnya Ibnu Abbas yang selalu kita sebut, Abdullah bin Abbas yang kita sebut, selalu meriwayatkan hadis-hadis Nabi. Didoakan oleh Nabi dengan 2 doa. Nabi pegang kepala dia. Ada waktu Nabi peluk dia sampai kepala dia ke dada Nabi. Dan Nabi doakan dengan 2 doa. Siapa nak anak cerdik, anak bijak, anak faham. Bila study, bila baca, ada kefahaman yang mantap. Kan?
Kalau anak kita kata, ya Allah susahlah nak faham, admit ni susahlah nak faham, fizik ni susahlah nak faham, biologi ni. Baca doa ni muslimin muslimat ni mati Allah sekalian. Masya Allah. Okey, doa tu belum ni lagi. Subhanallah muslimin muslimat. Anak-anak my hide and seek. Okey. Ketika hijrah umurnya 3 tahun, ketika wafat umur 13 tahun. Satu lagi fakta pasal dia memang banyak lah. Baru ni masa saya pergi ke Madinah, saya pergi ke Taif, di sana saya menziarahi makam Ibnu Abbas. Itu yang jadi cerita tu banyak sikit, baru tahulah. Okey. Ibnu Abbas ada mak saudara, Ibnu Abbas ada emak saudara. Emak saudara yang bernama Maimunah. Kita kena letak Sayyidatina Maimunah. Siapakah Maimunah? Isteri Nabi. Salah seorang isteri Nabi. Salah seorang isteri Nabi SAW. Emak saudara. Jadi, sepanjang, maksudnya Rasulullah SAW bernikah, maksudnya Rasulullah dengan Maimunah, jika tiba giliran Rasulullah di rumah Sayyidatina Maimunah, kan Sayyidatina Maimunah, ibunda kita juga ni, isteri Nabi, Ibnu Abbas suka pergi tidur rumah Maimunah. Dia saja sebab apa? Dia kecil lagi, dia kanak-kanak. Bukanlah tidur dalam bilik, mungkin ruang tamu ke kan, kat luar ke. Sebab apa? Dia suka perhati Rasulullah. Rasul buat apa, dia tengok dan dia cuba tiru hampir sama dengan Rasulullah. Dia tengok cara Rasul salat, dia tengok cara Rasul wuduk, dia tengok cara Rasul makan, cara Rasul sekian-sekian. Semua dia perhati sebab dia masih kanak-kanak. Sebab itu ingatan dia dan sebagainya terhadap Rasulullah itu sangatlah kuat dan sangatlah jelas. Dia ambil peluang bila Rasulullah di rumah Sayyidatina Maimunah, dia akan bermalam di situ. Tujuannya untuk, sehingga kan ada satu kisah pada waktu malam dia tak tidur. Dia tunggu Rasulullah bangun. Bila Rasulullah bangun, dia dah tahu Rasulullah nak solat. Dia pun ambil air untuk diberikan kepada Rasulullah untuk Rasulullah berwuduk. Tapi Rasulullah tak tahu siapa yang sediakan air. Lalu Sayyidatina Maimunah bagi tahu, ya Rasulullah, yang menyiapkan air wudukmu itu adalah Ibnu Abbas. Lalu Rasulullah pun panggil Ibnu Abbas. Masa tu, wahai Ibnu Abbas datang. Sebab dia masih budak kan, dia macam mungkin segan kan, gini-gini. Rasulullah pun letak tangan di atas kepala. Sebab itu ada barakahnya, itu sunnah Nabi. Bila kita nak bacakan doa kepada anak, kan, kalau anak yang besar, mungkinlah, boleh je, anak yang besar pun saya pegang juga. Kadang saya minta suami, bang, bacakan doa saya apa-apa, saya ambil tangan dia letak atas kepala. Sajalah kita akan rasa macam dia pun doa lah apa-apa, jadilah isi-isi yang lembut. Contohnya, ya jadi kalau diisi yang baik, kita rasa macam seronok je. Jadi, letak tangan atas kepala itu adalah kaedah Nabi bila Nabi dengan anak-anak kecil, dengan kanak-kanak biasanya. Nabi letak atas kepala. Lalu Nabi doa. Apa doanya? Okey. Ini yang kita nak kita padam ni. Boleh ya? Muslimin muslimat, saya nak padam. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang nak snap? Sikit fakta tentang Ibnu Abbas. Boleh ya? Saya padam. Okey. Lepas tu kan, nanti ada orang beramal. Lepas tu jumpa ustazah tak bijak pun, dizat biasa je, macam tak berkesan doa tu. Muslimin muslimat, bijak ni kadang-kadang bukan segera tau. Sel-sel otak berhubung kan. Kadang tu bila besar, bila dia bekerja, kebijaksanaan tu luar biasa. Kadang-kadang bukan daripada hasil rizak. Tapi bijak bukan semata-mata dengan keputusan peperiksaan. Dia bijak bezakan baik dan buruk. Dia ada idea yang bernas. Dia maksudnya bijak ni memang boleh diukur dengan rizak peperiksaan. Tetapi ukuran-ukuran yang lain lagi banyak daripada ukuran rizak tu. Subhanallah. Okey. Mungkin dia tak cemerlang dalam semua subjek, tetapi kita boleh tengok, oh dia sangat cemerlang dalam 1-2 subjek ni. Maksudnya kebijaksanaan tu ada di situ. Untuk suami? Oh, untuk suami. Ada orang tanya doa untuk suami? Boleh baca untuk suami tak? Boleh. Baca untuk suami. Suami baca untuk isteri. Doa ini umum sebenarnya. Cuma biasalah kan sebab situasinya ketika itu
Okey, ini adalah hadis riwayat Bukhari, nombor 3756. Hadis sahih riwayat Bukhari. Doa Nabi yang pertama kepada Ibnu Abbas. Dan doanya sangat simple, muslimin muslimat. Hafal terus saja. Sebab barakah bila kita bacakan doa. Tak apa-apa. Barakah bila kita bacakan doa dalam kalimah Rasulullah. Sebab ini adalah bila sebut hadis Bukhari, hadis sahih. Ia adalah kata-kata Rasulullah. Jadi barakah bila kita baca dalam bahasa Arab. Ustazah, saya tak mampu nak hafal lah. Tak mampu? Tulis je cari je kertas apa-apa, kertas A4 ke, kertas tulis anak ke kan. Apa-apa, tampal dekat dinding tu. Jadi bila time nak salam tu, pergi kat dinding tu. Faham maksud saya ya? Tampallah dekat dinding tu. Bila time nak doa, okey jom. Sebab doanya dekat dinding tu. Sambil peluk tu sambil baca. Gitu. Tak ada alasan pun. Ustazah tak erti baca bahasa Arab. Bahasa Melayu lah jawabnya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, subhanallah. Okey, doanya adalah Allahumma alimhul hikmah. Masya Allah. Ini doa Nabi SAW. Doanya simple tapi maksud dia menyeluruh. Ya Allah. Allahumma. Ya Allah. Alimhu. Ajarkanlah dia. Nabi tak sebut nama dia. Ya Allah ajarkan Ibnu Abbas. Tapi Allah Nabi mendoakan secara umum. Ya Allah ajarkanlah dia. Hikmah. Masya Allah, hikmah. Muslimin muslimat, apa maksud hikmah? Ini ya. Apa maksud hikmah? Allah ya Hakim. Salah satu nama Allah ya Hakim. Nama Allah Hakim. Betul tak? Kenapa Hakim tu? Hakim mahkamah yang arif lagi bijaksana. Betul tak? Ya Tuan Hakim yang arif lagi bijaksana. Sebab itu maksud Hakim. Hakim ini maksudnya hikmah. Ya Allah ajarkan dia hikmah. Maksudnya adalah kebijaksanaan. Dan juga arif. Alim. Masya Allah. Bijak. Ia umum. Hikmah juga orang yang bijak, dia pandai bawa diri. Pergi mana-mana, dia boleh survive. Walaupun dia di dalam ujian, di dalam tekanan. Dia di dalam pressure yang ni. Kan keliling, adapun dia mangsa buli sekalipun. Saya jumpa ada orang mangsa buli, dia jadi lebih baik kesan daripada pengalaman dia dibuli. Dia jadi lebih kuat, jiwa dia lebih kental. Pengalaman kena buli tu bukan melemahkan dia, tapi menguatkan dia. Subhanallah, bila datang ujian-ujian yang mendatang, dia pun jadikan sandaran, aku pernah kena teruk daripada ni. Tetapi ada sebaliknya. Dia tidak mampu nak bawa diri dia dalam situasi tekanan. Sebab apa? Dia akan trigger balik buli yang lama dulu. Menyebabkan tekanan hari ni sebenarnya tak berat sangat, tetapi dia trigger balik. Dia ada sakit-sakit yang lain. Saya bukan katakan bahawasanya orang yang begitu sebab tidak kuat imannya. Tetapi saya nak berkongsi ada doanya. Maksudnya doanya. Kita insya-Allah semua sakit ada penawar. Sakit jiwa ke, sakit mental ke, sakit ni ada penawar. Dan Allah dah sebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu ada penawar. Pada sunnah-sunnah Nabi, doa-doa mesti ada ikhtiar. Kita tak boleh menyerah. Kita tak boleh bila berlaku sesuatu ni kita asyik menyalahkan peristiwa yang lepas. Kita asyik kita kena terima dia memang macam tu, dia ada masalah. Ya, tapi kita ada ikhtiar, kita kena cuba melalui doa ke, melalui usaha ke apa ke kan. Jadi ya Allah ajarkanlah dia hikmah. Bila anak saya ni exam Atikah, peluk dia, Allahumma alhimhul hikmah. Ya Allah ajarkan dia hikmah. Ya Allah kebijaksanaan, ingatan yang kuat, kan ketajaman akal fikiran, ilham yang benar, itu semua terkandung dalam hikmah, kebijaksanaan. Supaya dia ingat kuat, dia boleh jawab, dia dapat idea yang benar semasa jawab peperiksaan. Jadi kadang-kadang tu saya memang zikirkan pada anak, Allah ya Hakim yang maha bijaksana, berikanlah anakku kebijaksanaan. Subhanallah, Allahu Akbar.
Allah yang alim, yang memiliki ilmu, yang maha mengetahui. Berikanlah anakku ilmu. Okay, ini doa yang pertama Rasulullah doakan kepada. Jadi kita tahulah ni ya. Saya tak nak padam tu. Jadi hikmah ni kita tahu bijak hakim tu kan. Bijak, arif, ingatan kuat. Dan memang subhanallah sahabat-sahabat, Ibnu Abbas ni dia meninggal ketika umurnya lebih kurang dalam 70 lebih. Dia adalah rujukan para sahabat. Dan ketika dia masih muda, umur masih belasan, ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah, Sayyidina Umar selalu merujuk dia. Dan Sayyidina Umar pernah satu ketika bawa Ibnu Abbas ni masuk dalam satu mesyuarat penting peringkat negara. Ia bukan peringkat negara. Boleh jadi khalifah, Khalifah Umar, Khalifah Abu Bakar, Khalifah Khalifah Ali, Sayyidina ni. Bila jadi khalifah, dia bukan perintah satu negara. Kalau ketika itu negara Islam ada 20, memerintah 20 negara. Memang kena bijak, mesti kena ni. Dan satu ketika, Sayyidina Abu Bakar sedang memutuskan mesyuarat perkara yang penting ni. Kan, perkara yang serius, banyak masalah ni. Dan ketika itu Sayyidina Umar bawa Ibnu Abbas masuk sekali. Lalu kawan-kawan, ahli-ahli mesyuarat lain tak puas hati. Tak puas hati. Wahai Umar, kenapa kamu bawa kanak-kanak dalam ni? Wahai Umar, kenapa kamu bawa budak? Bayangkan muslimin-muslimat, Rasul meninggal ketika dia umur 13 tahun. Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah 2 tahun, jadi umur dia 15. Dan selepas tu Sayyidina Umar, mungkin umur dia masa tu 16 atau 17, kita tak tahu. Kan? Maksudnya, baru tingkatan ni nak bawa kepada mesyuarat penting-penting ni, jadi ahli mesyuarat tak setuju. Ahli mesyuarat umurnya mungkin sekitar 16-17. Ahli mesyuarat kata, kenapa kamu bawa budak-budak dalam mesyuarat kita? Lalu ketika itulah Sayyidina Umar berkata, sesungguhnya kamu tahu siapa Ibnu Abbas ni. Kamu tahu kemampuan dia. Kan? Ingatan, bijak, apa semua. Menghafal, antara yang terbanyak menghafal hadis Nabi. Sebab dia selalu duduk rumah Nabi. Dia menerima dan dia menghafal dan doa Nabi itu makbul. Ya Allah, berikanlah dia kebijaksanaan. Lalu Sayyidina Umar pun test. Sayyidina Umar pun bijak kan. Sayyidina Umar kata, baiklah, apa pendapatmu tentang penurunan ayat surah Iza ja'a nasrullahi wal fath. Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fiha. Ustaz, tolong cari. Bila baca macam ni kan, memang tu. Kalau ayat Quran je, Iza ja'a nasrullahi wal fath, apabila datangnya pertolongan Allah dan buka seluasnya. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Lagi sambungan dia. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu melihat ramainya manusia masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong. Lagi fasabbih. Macam mana? Ya, fasabbih bihamdika. Lagi? Okey. Minta maaf ya, Ustaz, ni tengok. Saya bila ceramah macam ni kan, kita jadi blur. Okey, firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Fasabbih, maka bertasbihlah kamu, bihamdika, dan pujilah Tuhanmu, wastaghfir, dan mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya dialah yang maha menerima taubat, yang maha memberi taubat. Yang maha menerima taubat, yang maha memberi taubat. Okey. Muslimin muslimat, semua sahabat-sahabat Nabi yang lain jawab, itu adalah perintah Allah apabila berlakunya apa-apa kemenangan. Menang perang ke, menang dalam dakwah ke, melihat ramainya bila kita menyeru kepada mana-mana raja, kemudian raja tu masuk Islam dan seluruh rakyatnya masuk Islam. Jadi diperintahkan kepada kita fasabbih, memuji Allah, fasabbih, tasbih, bihamdika, tahmid, memuji Allah, wastaghfir, kan, istighfarlah kepada Allah, innahu kana tawwaba. Semua jawab begitu. Umum saja. Tetapi bila Sayyidina Umar berkata, kan, Sayyidina Umar berkata, wahai Ibnu Abbas, apa pendapatmu tentang ayat ini? Lalu Ibnu Abbas jawab, ayat itu adalah salah satu tanda Rasulullah dekat dengan kematiannya.
Sebab ayat itu turun. Dikatakan ini surah yang terakhir selepas surah At-Taubah. Walaupun surah terakhir memang ada ada pendapat kata surah ni, ada pendapat kata surah ni. Dan sebahagian pendapat yang masyhur juga mengatakan inilah surah yang terakhir turun. Surah yang terakhir turun. Dan kita tahu antara ayat yang terakhir turun di Arafah ketika Rasulullah khutbah khutbah yang terakhir, antaranya Nabi sebut Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ayat itu ada dalam surah At-Taubah. Rasa ayat itu ayat surah At-Taubah kan? Subhanallah. Ada yang kata surah Taubah surah terakhir, ada yang mengatakan ini surah yang terakhir. Tetapi yang confirmnya di antara surah yang terakhir, wahyu yang terakhir turun. Dan bila Nabi kata manusia dah masuk ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong, soalannya telah selesailah, telah pun hampir selesai urusan ataupun perjuangan Rasulullah apabila manusia telah masuk Islam berbondong-bondong. Maksudnya ketika itulah selesai urusan Nabi, selesailah tempoh Nabi SAW berada di bumi. Maksudnya si Ibn Abbas kata itu penurunan ayat itu sebagai tanda-tanda hampirnya Rasulullah dengan kewafatannya, Rasulullah hampir dengan kematiannya. Jadi Sayyidina Umar pun menjawab, benar apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Benar. Dan Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk menghadapi kematiannya kan. Fasabbih, maka banyakkanlah kamu bertasbih. Bihamdika, dan banyaklah memuji Allah. Wastaghfir, dan banyaklah memohon ampun kepada Allah. Padahal kita tahu Nabi Muhammad tak ada dosa. Nabi Muhammad SAW banyak memuji Allah. Tetapi itu juga muslimin muslimat. Bila kita tahu kita banyak, kita dah makin dekat dengan kematian. Apa tanda-tanda Ustazah dekat kematian? Umur kita. Sebab umur kita kalau umur 60 kan. Ini garis masa kita. Sekarang umur saya 38. Dulu umur saya 25, sekarang 38. Dulu lagi umur saya 20. Sekarang baru 38. Umur sekarang. Umur dulu je. Kalau umur saya 60, sebenarnya semakin lama, saya semakin... Maksudnya kita kan bila umur ada jumpa orang 50. Ya Allah panjangnya umur. Tak, betul ayat tu kan. Ayat berbasi-basi. Tapi, ya Allah makin pendek umur. Umur berapa? Makcik 62. Ya Allah makin pendek lah. Sepatutnya lah ayat dia. Tapi kita akan sebut, panjangnya umur makcik. Masya Allah, dah 70. Tapi ayat sebenarnya, makin pendek dah makcik. Maksudnya makin sikit dah. Jadi kita semakin lama, ya Allah aku dah semakin mendekat dengan garis kematian. Masya Allah, Allahu Akbar. Apa yang kita perlu buat? Banyakkan memuji Allah. Banyakkan bertasbih. Banyakkan mohon ampun dengan Allah. Sebab itu perintah tu, sahabat lain faham, perintah tu puji Allah bila dapat kemenangan. Tetapi yang tu semakin dekat dengan kematian. Rasulullah SAW. Jadi Sayyidina Umar kata, benar. Inilah pendapat yang paling tepat. Kerana itulah pengetahuanku tentang penurunan ayat ini. Sebab itu, sebab nuzul antara yang mahir tentang sebab turunnya ayat Al-Quran. Sebabun nuzul Al-Quran ataupun sebabul wurudul hadis, sebab turunnya satu hadis. Sebab apa Nabi keluarkan hadis-hadis tersebut? Antara pengetahuan yang sangat mendalam adalah Ibnu Abbas. Satu lagi, doa Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Kita boleh bacakan doa ini kepada anak-anak kita. Hai Ustazah, hari ini Riyadhus Salihin kita masih lagi tak dapat masuk kepada tajuk. Tak apa ya muslimin muslimat, tapi saya akan berhenti dah ni. Doa Ibnu Abbas yang kedua Rasulullah doakan, Allahumma faqihu. Betul tak ejaan? Faqihu fiddin. Ini penting doa ni. Fiddin wa'allimhu. Ta'wil. Ustaz boleh tak cari selain daripada maksud tu, apa lagi maksud takwil? Boleh cari, boleh macam Google maksud takwil, cakap dalam ni wa'alimut takwil. Ya, ia bukan tafsir saja. Yang tu saya tahu, tapi maksud takwil yang lain. Allahumma faqihu fid din wa'alimhu ta'wil. Okey, ini doa Nabi SAW seterusnya.
Ya Allah, faqihu, berikanlah kefahaman. Kefahaman. Kepakaran. Faqih, pakar. Kepakaran. Ataupun kita sebut faqih ni, kalau orang tu, dia tu alim. Dia tu tahu. Dia tu ada banyak ilmu. Dia tu faqih. Ya Allah, dia tu pakar. Macam tu. Mungkin orang ada degree, peringkat dia. Master tinggi sikit. PhD, dia pakar tu. Sebab ada PhD. Faqih tu macam tu lah. Masya Allah. Peringkat yang sangat mendalam. Allahumma faqihu fid din, dalam agama. Subhanallah. Ad-din juga membawa masuk apa? Ad-din ada dua masuk, agama, dan mungkin ada masuk lain lagi, iaitu cara hidup. Ad-din juga membawa masuk kehidupan. Mahir dia dalam kehidupan dia. Mahir dia nak cari rezeki dia. Mahir dia nak urus kehidupan dia. Hidup dia dalam sebuah rumah tangga. Kehidupan dia dengan anak-anak. Allahumma faqihu fid din, ya Allah, berikanlah kefahaman dalam agamanya. Ibnu Abbas ni nikah dengan siapa? Ummu Aiman. Masya Allah, nantilah cerita lain tu. Okey. Ibnu Abbas nikah dengan Ummu Aiman. Okey, Allahumma faqihu fid din, ya Allah, berikanlah kefahaman pada agamanya. Dia ada anak ramai, anak-anaknya pun bijak-bijak. Subhanallah, berkat doa Nabi. Ya Allah, berikanlah kefahaman dalam agamanya. Wa alimu ta'wil, dan ajarkanlah kepadanya. Takwil ni ilmu tafsir. Sebab itu dia sangat mahir bab tafsir Al-Quran, dan banyak kitab-kitab tafsir Al-Quran, tafsir-tafsir Al-Quran yang muktabar, kan, Fi Zalil Al-Quran ke, tafsir Qurtubi ke, tafsir Ibnu Katsir ke, tafsir Hamka ke. Kita akan jumpa ada banyak tafsir daripada Ibnu Abbas. Menurut Ibnu Abbas, ayat Quran ini turun sekian-sekian. Menurut Ibnu Abbas, yang dimaksudkan sekian-sekian-sekian. Sebab apa? Makbul doa Nabi, ilmu tafsir. Ilmu tafsir Al-Quran. Okey. Tapi takwil juga membawa maksud takbir tu kan. Pernah kan kita, mimpi ni apa takwil dia ya? Tafsir mimpi. Apa ya penjelasan? Takwil ni juga membawa maksud ilmu yang ada kemahiran dalam menenguni sesuatu. Memahami sesuatu. Ada satu perkara, ada orang faham satu dua je. Tapi ada orang faham lebih mendalam. Dia boleh jelaskan sampai kita kata, wow, penjelasan dia. Dia memberi satu penjelasan, view dia tu mendalam. Ada orang cerita pasal ilmu buat karipap, contoh kan. Dia bolehlah cerita, karipap itu. Tapi ada orang, wah, mendalam lagi. Ilmu bisnes. Ada orang ilmu bisnes, gini. Tapi ada orang ni, Allah beri dia kefahaman dan dia boleh takwil, menafsirkan apa kepakaran dia tu dengan sangat baik. Jadi, nampak ya, Allah mafaqihu fi din, Allah berikanlah dia kefahaman dalam agama. Bila faham agama tu apa sekian, jangan risaulah. Mesti cemerlang dalam bekerja, cemerlang dalam rumah tangga, cemerlang dengan anak-anak, cemerlang dalam pekerjaan dia. Sebab apa? Semua itu dalam lingkungan kehidupan yang beragama. InsyaAllah kita tak risau anak kita ni akan jaga solat sebab dia faham sungguh solat itu untuk apa. Dia suka bersedekah sebab dia faham dalam bab agama. Anak ini mesti akhlaknya baik. Akhlaknya baik. Sebab apa? Dia orang yang faham agama. Esok kalau nikah jadi suami, insyaAllah anak kita jadi suami yang baik. Dia faham agama. Boleh tak doa ustazah untuk suami? Boleh. Doa untuk suami. Suami nak pegang kepala. Nak pegang-peganglah. Peluk ke suami lepas solat. Ataupun suami tengah tidur kan. Dah tidur ayam. Kenapa tidur ayam ya? Oh, sebab ayam macam tidur tapi tak tidur kan. Baru tidur. Orang kata minda sepada sedar. Baca Allahumma faqihu fi din. Allah beri ada kefahaman agama. Supaya, yelah, umum doa tu. InsyaAllah suami jadi suami yang baik dan memimpin. Wa alimu ta'wil, dan ajarkanlah kepadanya ya Allah ilmu memahami Al-Quran, ilmu untuk memahami sesuatu perkara tu mendalam. Ya, mungkin bila suami kita faham tentang sesuatu perkara, dia jadi orang yang berhikmah. Dia jadi belah kasihan pada kita, sayang kita. Kan, tak perlu kita nak jelaskan, bang saya ni jadi macam ni sebab dekat dengan head. Awak tahu kan,
Perahit macam mana? Stres, rasa susah sangat, rasa nak makan coklat, gini. Tapi sebab dia diberikan kefahaman. Dia faham. Bila kita marah-marah, kan? Lepas tu suami kata, patutlah lagi seminggu nak akhir. Okey, fahamlah. Awak jadi macam ni kenapa? Tak apa. Saya akan cover pasal bebel anak ni. Contohlah. Sebab saya sendiri pun perasan kalau dekat dengan akhir, kita orang perempuan kan ada satu. Dan benda tu bukan reka-reka. Itu memang dibuktikan oleh doktor. Bila kita dah sampai tingkat telur tu tak disenyawakan, apa perubahan kimia yang berlaku, kan degupan jantung tu semakin ni, bukan dibuat-buat. Jadi kadang suami lupa, kita bagi tahulah, bang, dah dekat ni, lagi 4 hari. Ni lagi seminggu. Okey, jadi suami take over bila bab bebel. Sebab bila bebel, masa dan tempoh begitu, pembebelan tu, aktiviti pembebelan jadi over sikit, lebih sikit. Jadi bila rasa nak marah kadang tu kan pada anak, pada budak kan. Okey, bang, take over. Kita tarik nafas. Takut kita terlebih marah. Tapi bila marah waktu yang lain, bukan dekat-dekat dengan, dia panggil pra apa tu kan? Ada istilah dia tu. Okey je, kita stabil. Jadi pandai-pandailah. Benda ni perlukan kefahaman. Saling memahami. Tapi ada suami buat tak faham. Kan? Tak ada alasan lain sikit nak cakap sebab nak hit. Kan, alasan je, padahal sendiri, perangai sendiri. Tuan-puan dimati Allah sekalian, betul, Masya Allah. Jadi daripada ilmu kita akan lahirkan kefahaman, akan lahirlah belas kasihan, saling melengkapi. Macam itulah perkaitan-perkaitannya. Jadi terlebih masa sangat dah ni, muslimat, dah 1.5 jam kita. Sekarang dah 8.30. Saya nak ajak sahabat-sahabat semua hadir ke webinar cara bijak Rasul mendidik keluarga. Dan ini salah satu saja. Ini salah satu ilmu yang telah dikongsikan dan insya-Allah ada banyak lagi bagaimana kaedah parenting Nabi. Bila sebut kaedah parenting Nabi, dia bukan hanya kepada anak-anak. Tapi bagaimana kalau kita tengok Ustaz Muhammad Luqman akan berkongsi tentang bagaimana teladan Nabi dalam mendidik permaisuri hati. Ini penulis buku bestseller Asal Garam Rumah Tangga Nabi. Dah 3 buah buku tentang Asal Garam Rumah Tangga Nabi. Jadi kepada lelaki ataupun perempuan, kita perlu belajar kaedah Nabi menguruskan konflik dalam rumah tangga. Menguruskan keluarga. Jadi kalaulah Ustaz Luqman mungkin ajar berkongsi nanti tentang ilmu bagaimana nak melembutkan hati isteri, nak didik isteri. Ilmu yang sama kita boleh guna untuk suami. Kemudian Bonda Noor akan berkongsi tentang parenting moden gaya Rasul buat remaja. Jadi kita memang, anak saya pun ada remaja. Ada orang kata, Ustazah untuk anak dewasa macam mana? InsyaAllah Bonda Noor akan berkongsi kaedah Rasulullah dalam mendidik anak-anak, khususnya remaja. Manakala saya pula, hebatnya Rasul dalam mendidik anak. Saya umum. Saya akan berkongsi insyaAllah 20 tips. 20 tips bagaimana cara Rasulullah. Jadi webinar ini lebih kepada praktikal. Dia bukan teori. Praktikal. Sampai insyaAllah saya akan berkongsi 20 praktikal cara Rasulullah dalam mendidik. Sama ada dalam perbuatan ataupun dalam percakapan. Ataupun perbuatan tu contoh, membetulkan dan sebagainya. Jadi insyaAllah tuan-puan sekalian, siapa yang nak infak webinar sangat dialu-alukan. Sebab ada orang yang tak mampu untuk bayar RM60 bila ada yang infak. Contohnya, Ustazah saya nak masuk webinar tapi saya bayar untuk 10 orang lagi. InsyaAllah Ustazah bagilah pada sesiapa yang nak sangat tapi betul-betul tak mampu. Ustazah hari Sabtu ni dah ya, muslimin-muslimat. Ustazah Sabtu ni saya balik kampung. Sabtu ni saya ada hal. Muslimin-muslimat, jangan risau. Jangan risau sebab apa? Bila anda masuk daftar, anda akan dimasukkan dalam close group. Dan group ni tak akan ditutup. Jadi anda boleh tengok je minggu lepas tu, bulan lepas tu, tahun lepas tu. Selagi mana anda berada dan tak left group tersebut, anda boleh akses melihat berulang kali bila-bila masa. Jadi beli saja. Dan setiap apa yang anda beli ni, RM60 itu kan, dengan ceramah ada 3 orang panel dan ada tambahan 2 slot lagi. Kan, bagaimana mendidik anak dalam kandungan dan bagaimana menguruskan maksudnya tekanan itu daripada Ukti Farah Leong. Cancer Fighter stage 4. Sebenarnya dah tak ada stage dah. Lebih daripada stage 3 dah. Bagaimana dia meneruskan dan mendidik anak, dia akan berkongsi selang waktu di antara kami. Ustazah padatnya non-stop. Ya, non-stop. Tapi anda boleh tengok saja bila-bila masa. Jadi insya-Allah setiap pembelian untuk webinar ini muslimin-muslimat adalah satu bentuk infak sebenarnya. RM60 itu insya-Allah akan dimanfaatkan
Kan untuk kerja dakwah, untuk kerja amal, untuk sustainable, untuk survival kami. Meneruskan kerja dakwah, kerja amal. Itulah sumbangan itu akan insya-Allah membantu kita untuk membayar kos-kos operasi, bayar gaji staf dan sebagainya. Jadi terima kasih sangat. Kita bukan selalu buat webinar berbayar. Hanya ni dah 6 bulan tak buat. Maksud setahun 2-3 kali sahaja. Yang lain tu macam kuliah pagi-pagi ni semuanya percuma. Jadi kalau anda nak support kami, antaranya adalah masuk ke webinar ini. Mungkin kita rasa Ustazah anak dah besar-besar. Lagipun sekarang dah pencen dah. Muslimin-muslimat boleh beli slot dan hadiahkan pada anak. Okey, mak beli ni untuk anak-anak ni, ada ni, mak beli 6 tiket untuk masuk ke webinar Ustazah. Ada 6 orang kan. Jadi bagilah link-link tu kepada anak. Nanti kamu senang kamu masuk. Tengoklah macam mana cara Nabi didik keluarga, cara Nabi didik anak. Dan memang kita kata Ibnu Abbas bukan anak Nabi, tetapi ia umpama anak angkat. Dan saya akan berkongsi bukan saja Rasulullah, kaedah Rasulullah ni bukan khusus pada anak saja. Tapi bila Rasulullah dengan sahabat yang besar, macam mana Rasulullah didik dengan sepupu mungkin, dengan nilah umum. Tapi dalam skop pendidikan. Alhamdulillah, sekian. Mohon maaf salah dan silap terlebih masa sangat pada hari ini. Jumpa lagi pada pagi besok dalam kuliah Riyadhus Salihin. InsyaAllah esok kita tak ada halangan dah. Kita terus masuk kepada hadis kita. Ayat yang pertama dalam bab yang kelima, muraqabah, iaitu dekat dengan Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillah. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.